Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya pada malam ini. Apa khabar saudara Muhammad Asri Dir? Begitu juga saudara Azrul Jalil, terima kasih menemani saya malam ini. Saudara Muhammad Fuad dari Gombak, apa khabar saya? Saudara Ramli Din, saudara Selimut Putih, saudara Zamari LC, apa khabar sahabat? Saudara Puan Natirah Nat, apa khabar puan? Saudara Muhammad Asri Dir dari Kuantan, Pahang, saudara. Begitu juga dengan saudara Mustafa Ilyas, saudara Cik Mat Mohaini, saudara Fazil Yub, apa khabar saudara Fazil? Saudara Syahar Ibrahim, terima kasih saban malam bersama dengan saya, ya. Saudara Fizi, begitu juga saudara Syamsul Anwar, saudara Datuk Khairul Hayat, apa khabar Tok? Moga sihat Tok, ya. Saudara Abdul Hamid dari Kuantan, saudara Sanusi Lupan, saudara Sanusi Lupan ni asli Sarawak kot mungkin. Saudara Izzuddin, Waalaikumsalam. Saudara Cik Mat Mohaini dari Taiping, Perak, awak cik sihat no? Hujan tak Taiping? Saudara Isni Ahmad, saudara Zamri Abdullah, saudara Diki Samsul Abdul Rahman, Wan Ismail, Wan Abdullah. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe, ya. Saudara Abu Usman, saudara ZMK Makmur, saudara Kamarudin Aris, saudara salam daripada Datuk Haji Abdullah, saudara Ibrahim Matno, saudara Abu Nem, saudara Syali Ahmad, terima kasih, dari Putrajaya, ya. Saudara Muhammad Effendi, saudara Din Mun, apa khabar Din? Saudara Muhammad Amin dari Sempurna, Sabah, Zulkifli, saudara Ramli Abdul Rahman, apa khabar orang Keluang? Saudara Jahabar Ali, begitu juga dengan saudara Kamul Zaman Mat Syarif, saudara Basirun Ahmad, Nasaruddin Sidik, saudara Harun Salif. Ini teman kita di Instagram, saudara. Jangan lupa like, share dan subscribe. Begitu juga di TikTok. Saudara, bila saudara subscribe ataupun penyantuni di ruangan Instagram ataupun di TikTok, masa akan ada notification. Begitu juga dengan Facebook, ya. Saudara Rubidin, apa khabar di? Saudara Abdul Aziz Ruby, saya mendoakan anda sihat walafiat bersama pasangan anda. Saudara Rusnin Kuringot, begitu juga saudara Mansur Wahab, saudara Irwan, saudara Muhammad Rozi, saudara Ating, saudara Azli, Puan Syarifah Hapipah dari Pasir Gudang, Johor, Tok Ngah, Zali, saudara Ahmad Arifin. Dekat TikTok ni saya minta maaf saudara sebab tulisan kecil sangat. Dah tua-tua ni susah nak baca, ya. Saudara Zakaria, saudara video Sim Raja, saudara Wasyaruddin, Yaya Armin, Nilawati Ainul dan teman-teman yang tak sempat saya santuni. Seperti biasa saya mohon maaf dan akan saya santuni usai pencerahan malam ini, saudara. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita, saudara. Hari ini hari Jumaat, hari yang penuh rahmat, saudara. Saya dengar tadi khutbah Jumaat cukup menyentuh perasaan kita, menyedarkan kita bahawa dunia ini semakin menuju akhir zaman. Kata Khatib tadi tu, agak kita harus berusahalah untuk berwaspada dan berbaik-baik sangka dengan teman-teman. Jangan mengundang masalah. Ya saudara, hari ini tanggal 21 Oktober yang merupakan hari yang ke-946. Artinya sudah 946 saudara, COVID-19 ini melanda negara kita. Dari kiriman saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio, saya melihat ada peningkatan lagi. Kemarin 2,295, tapi semalam dia meningkat kepada 2,561 yang dijangkiti oleh virus corona. Dan agak menyedihkan, rupanya semalam ada 8 kematian, saudara. Ingatkan 23 tu masih kita rasa sedih, tapi bila 8 kematian. Jadi saudara, berhati-hatilah, jaga keluarga kita. Ini musim-musim gini, mungkin besok ada orang buat kenduri kahwin dan sebagainya. Lakukan penjarakan sosial dan sentiasa menjaga kebersihan diri, saudara. Dari laporan sebut saya melihat terdapat 11 buah negeri meningkat semalam, saudara, dan susut cuma di 4 buah negeri. Bagaimanapun ada kelegaannya di Labuan. Labuan kembali sifar, saudara. Lain-lain negeri, Selangor meningkat tinggi, melonjak kepada 902 jangkitan, saudara.
Sementara itu di wilayah persekutuan juga meningkat kepada 683. Agak lega di Sabah susut 121, tapi Perak naik balik 175 jangkitannya. Begitu juga di Negeri Sembilan. Dah sepatutnya dah okey dah Negeri Sembilan tu, dua angka, tiba-tiba semalam dia naik pada angka 111 jangkitan. Ya, secara berhati-hatilah kita jaga kebersihan, sebab saya lihat sehingga setakat 20 Oktober ini sudah 34,252 jangkitan yang terkumpul untuk bulan ini, saudara. Baik, saudara. Terima kasih saudara Jamil Idris, saudara Rio atas kiriman pencerahan tentang virus corona ini, saudara. Kita masuk, minta izin saudara, berniagalah anda. Jadi kalau saudara mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 supaya saya boleh mewawarkan produk saudara dalam ruangan e-commerce. Tak lama saudara, 3-4 minit je. Ya, Al-Azhar masih memasarkan setangnya albakurnya dan juga minyak wangi daripada tanah Arab, saudara. Andainya anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300, saudara. Berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Sedap dimakan dengan nasi, dengan kanji ataupun dengan roti. Memang sedap, saudara. Saya malam tadi makan dengan roti saja. Jaga kesihatan kita, kurangkan makan nasi, kita makan roti. Ambillah bersama dengan dendeng manis Siti Farehah. Bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, kalau ingin buah-buahan, kiwi, anggur dan pelbagai buah lah, saudara, yang grade-nya AAA tu boleh dihantar terus rumah saudara. Boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Dan saya tidak akan lupa untuk mewawarkan produk makanan kegemaran saya, iaitu popiah sira Lady Maria. Memang sedap, saudara. Rasanya rangup, manis dan ada pedasnya, saudara. Dan mengasyikkan bila makan, dan harganya memang mampu milik, saudara, murah. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Saudara, dan akhir sekali, ini untuk teman-teman yang nak berniaga, ada produk daripada tim Nur Aisyah, iaitu produk kosmetik wanita yang mesra wudu ataupun untuk tidak membatalkan air semayang, ada makanan segera serta macam susu dan sebagainya. Hubungi tim Nur Aisyah untuk membolehkan anda menjadi wakilnya di kawasan anda masing-masing, di talian 018-279-4288. Baik, ya, saudara. Baik, saudara, petang tadi saya menerima berita yang agak menyedihkan saya. Saya anggap beliau adalah seperti adik saya. Berkhidmat dengan saya dalam media sebagai warga jurnalis dulu, iaitu Allahyarham saudara Baharudin Abu Bakar. Beliau merupakan mantan ketua pergerakan pemuda UMNO bahagian Alu Gajah, dan waktu yang sama beliau juga pernah dilantik sebagai senator. Dan terasa sangat kehilangan. Ya, saya kalau jumpa dia, selalu dia tanya, apa khabar bang? Selalulah dia pesan pada saya, jangan lupa jaga kesihatan bang. Tapi rupanya dia terlebih dulu pergi meninggalkan kita menuju ke negeri yang abadi. Ya, saudara, saya mohon anda semua, mari kita sedekahkan Al-Fatihah untuk adinda saya, Allahyarham Baharudin Abu Bakar, yang telah pun kembali ke pangkuan ilahi kerana jangkitan ataupun serangan jantung. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitulah, saudara, sering saya katakan kehidupan ini pertunangannya adalah kematian, saudara. Dan Allahyarham saudara Baharudin Abu Bakar ni tak sempat pun mendirikan rumah tangga. Sering dulu saya berjenaka dengan Allahyarham, dek, bila lagi dek? Dah jadi senator pun tak kahwin lagi. Selalu belum menyatakan belum sampai jodoh bang. Itulah mesranya antara saya dengan teman-teman yang sepejabat dengan saya, bekerja dalam bidang kewartawanan. Selamat berangkat ke negeri abadimu, duhai sahabat, duhai adikku. Semoga dihimpunkan oleh Allah di kalangan orang-orang yang dikasihi dan diterima segala amal baiknya. Kepada keluarga Allahyarham, bertabahlah. Pada teman-teman semua,
bertabahlah, sebab Allahyarham adalah seorang yang baik, tak pernah menyakitkan hati kita semua. Saudara, kita masuk dalam segmen naluri kehidupan, saudara. Kerana daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah SAW melihat sesuatu yang baginda sukai, seringkali baginda akan mengucapkan, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Dan apabila baginda Rasulullah SAW melihat sesuatu yang dibenci oleh baginda, dan baginda mengucapkan, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Ini hadis ini adalah hadis Ibnu Majah yang diutarakan oleh bonda kita, iaitu Ibu Aisyah. Saudara, kita harus ingat bahawa Rasulullah SAW sering mengajar kepada kita adab atau tertib apabila kita melihat sesuatu yang kita suka ataupun yang kita tak suka. Kalau kita melihat sesuatu yang kita suka, kita minat dan menggembirakan hati kita, saudara, kita harus mengucapkan kalimah, segala puji bagi Allah yang maha dengannya nikmat semua kebaikan menjadi sempurna. Tapi apabila melihat sesuatu yang kita tak suka, yang kita benci, saudara, harus kita ungkapkan kalimah, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Oleh itu, saudara, inilah adab kita sebagai orang Muslim yang diunjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selawat atas baginda yang sentiasa menyayangi umatnya. Baginda memang mencintai kita dan kita harus mencintai baginda, saudara. Perbanyakkan selawat, nak tidur waktu malam, saudara. Itu tanda kasih dan sayang kita pada baginda Rasulullah SAW. Baik, saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman daripada sahabat saya, Tan Sri Osusukam. Katanya, tiada faedahnya bagi ilmu jika tidak diamalkan, dan tiada kebaikan dalam amal bila tidak dilandaskan dengan ilmu. Jadi pimai-pimai, ilmu itu paling penting. Bagi ilmu itu, jika tidak diamalkan, tak ada faedahnya, saudara. Dan jika kebaikan yang kita lakukan dalam amalan kita tanpa ilmu juga, tanpa dilandaskan dengan ilmu juga, akan tidak sempurna jadinya, saudara. Itulah. Terima kasih, Tan Sri. Kita saling ingat mengingati. Saya lain tak ada. Saya sentiasa berpesan pada pimpinan negara. Memang saban malam saya harus mengingatkan agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita khawatir dan bimbang negara boleh jadi muflis, saudara. Bicara kita malam ini, tajuknya adalah drama lama dikitar semula. Apa yang saya maksudkan dengan drama lama dikitarkan semula, kita tengoklah lelucon, lakonan orang politik yang dulu-dulu pun muncul balik, cara lama dan sebagainya. Tapi sebelum saya menyantuni persoalan ini, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Pak Nazil berpesan pada kita, katanya, budak-budak menyapu sampah, banyaknya sampah setiap hari. Orang tidak menghormati sumpah, ibarat menyumpah diri sendiri. Jadi kalau kita melakukan sumpah laknat dan sebagainya, harus dihormati. Kalau kita tak menghormati sumpah mereka itu, seolah kita menyumpah diri kita sendirilah. Tambah Pak Nazil yang terus berkarya dalam usia 80 tahun di Perlis, jauh menghantar kiriman pada saya setiap hari. Kata Pak Nazil, dinyala bara mengucai dodol, pukul 1 tidak berdaya. Hutan dara ditebang gondol, pemimpin tertentu kaya raya. Ini Pak Nazil menyindir pemimpin yang sanggup menggondolkan hutan dara yang ditebangkan sampai gondol lah, saudara. Dan yang kayanya adalah pemimpin tertentu, bukan rakyat main dan sebagainya. Terima kasih Pak Nazil mengingatkan kita tentang kebejatan mereka yang mencari kekayaan dan memusnahkan alam, saudara. Dan seperti biasa, saya harus mengingatkan anda, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam pelbagai channel, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga dengan culipan segala permasalahan ataupun apa saja yang anda lontarkan di wall saya ini, anda harus bertanggungjawab. Saya selalu berpesan, janganlah kita melanggar peraturan yang ditetapkan oleh
Suruhanjaya Komunikasi. Negara kita ada undang-undang, saudara. Saya tak tanggungjawab kalau anda melanggarnya, saudara. Saudara Muhammad, saudara Hemi, Datuk Muhammad Faizi. Terima kasih Datuk Muhammad Faizi di TikTok, saudara. Ingat saudara, ini pencerahan politik, tidak lebih dan tidak bukan, tidak lebih dan tidak kurang. Matlamatnya hanyalah sekadar memberi informasi, saudara. Dan jika ada komen-komen daripada saya, itu datang daripada saya ini hanya berpandukan kepada pengalaman dan pengetahuan saya. Mungkin saya benar, mungkin saya tak benar, mungkin betul, mungkin tak betul. Sebab itu saya katakan, kita harus berpegang pada paksi, we must agree to disagree. Atau lebih tepat lagi, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Andainya anda mau menyantuni segala persoalan, mohon saya, dengan kudusnya saya mohon, berbicaralah dengan bahasa-bahasa yang harmonis. Kerana kita adalah warga cinta damai. Kita tak suka pada bahasa-bahasa yang kasar, carut-mencarut. Itu bukan budaya kita, saudara. Baik, saudara. Cuaca daripada pagi tadi sampailah ke petang. Alhamdulillah, persekitaran saya, dan tadi saya sempat solat bersama dengan yang bawa Meli Tengku Razali Hamzah. Tak ada pun hujan, cuaca terang benderang. Cuma lewat sekitar jam 5 petang tadi nampak mendung. Tapi tak ada hujan pun. Mungkin tempat anda hujan lebat sebab saya tengok gelap awalnya. Jadi pada teman-teman, kalau ada anak-anak kita bermain, kalau ada berlaku hujan petir waktu tengah hari ataupun petang, pastikan anak-anak kita tidak bermain di tengah padang. Kerana tadi saya nampak ada kiriman di mana tak tahu bagaimana seorang anak muda disambar oleh petir, saudara. Jadi berhati-hati, saudara, jaga keselamatan diri kita. Mudah-mudahan tiada banjir yang meredah. Hari ini saya agak gerun juga, saudara, nampak gayanya nilai mata wang kita semakin menyusut. Daripada RM4.70 minggu lalu, semalam RM4.72. Hari ini untuk $1 Amerika sudah pun mencecah RM4.74. Saya khawatir dan saya bimbang, saudara, seandainya ia berterusan, ini pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang sukar ataupun tidak mampu ditahan, tidak mampu ditangani. Tambah pula dalam keadaan sekarang ni, kita cuma ada menteri-menteri yang bertaraf interim atau menteri sementara. Sebab itu semoga segeralah pilihan raya ini supaya kita dapat satu kumpulan menteri-menteri yang benar-benar dapat menyantuni permasalahan ekonomi kita, saudara. Sebab saya melihat bahawa reserve Persekutuan Amerika menyasarkan untuk terus mengawal inflasi dan dia akan mengekalkan kadar pengangguran, dan ini membuatkan mereka akan memperkukuhkan nilai mata wang mereka. Dan kita ni macam mana? Itu keadaannya. Begitu juga kita wang ringgit kita berbanding euro juga susut nilainya kepada RM4.62 untuk $1. Begitu juga 1 pound Britain kepada RM5.30. Apalah nak jadi? Untuk Singapura, $1 Singapura sudah pun meningkat kepada RM3.32, saudara. Dia pertukaran wang asing ni, 1 sen pun, saudara, boleh mencecah berbilion-bilion. Sebab pertukaran itu bukan sedikit, bukan tukar ringgit saja, saudara. Kalau kita mengimport makanan itu, nilainya berbilion. Tentulah dia akan meningkat lebih tinggi lagi. Macam dolar Amerika, sebab kita mengimport makanan, segala keperluan tu, tukarannya kita gunakan pertukaran dengan dolar Amerika. Jadi kalau dulu mungkin, sebagai contoh, 1 kilo beras, contoh saudara, kalau 1 kilo beras $1 Amerika, dulu RM4.40. Hari ini dah RM4.70 atau RM4.74. Bagaimana kalau naik RM5? Maka beras juga akan naik, keperluan yang lain juga akan naik. Inilah yang mengusarkan. Mudah-mudahan kita akan mendapat pimpinan baru dalam pilihan raya nanti. Maka usailah permasalahan yang tanggung oleh rakyat, saudara. Itu keadaannya, saudara. Sama ada harga emas naik turun pun itu kurang sangat menjadikan satu petunjuk kepada ekonomi kita. Tetapi nilai mata wang itulah adalah petunjuk, saudara. Baik, saudara. Saya mendapat perkabaran titah daripada Duli Yang Mulia yang di Pertuan Agong. Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyadullah Al-Mustafa Billah Shah. Baginda menyeru
Sebab baginda sudah melihat bahawa dalam kerancakan kita berpolitik ini, baginda mengharapkan supaya semua calon dan juga penyokong-penyokong parti politik mengamalkan pendekatan yang berhemah sepanjang tempoh berkempen pilihan raya umum ke-15, bermula daripada semalam dan juga bermula daripada hari penamaan calon. Menurut Datuk Pengelola Berjaya Diraja Istana Negara, iaitu Datuk Seri Ahmad Fadhil Samsudin, titah baginda menasihatkan calon-calon agar bertanding secara sihat dengan mengelakkan kempen yang menyerang dan akur dengan garis panduan undang-undang serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, khususnya Suruhanjaya Pilihan Raya dan pihak polis. Saudara, Sepaduka mengingatkan bahawa dalam kehangatan dan kegairahan berkempen, nilai-nilai murni dan adab perlu dijaga oleh setiap calon dan para penyokongnya. Jauhkanlah sifat fitnah, provokasi, caci-mencaci dan cela-mencela serta buruk-memburukkan ataupun memperlekehkan siapa saja semasa berkempen. Itu harapan baginda yang mau melihat kedamaian di bumi bertuah ini. Sepaduka menzahirkan bahawa sifat-sifat yang berunsur fitnah dan sebagainya adalah tidak bertepatan dengan nilai-nilai murni. Sifat-sifat sebut juga bukan sahaja tersasar daripada landasan kemanusiaan yang sebenar, malahan boleh mencetuskan kekecauan serta suasana huru-hara. Ya, tuanku, sebagai payung negara, baginda mahu melihat demokrasi negara kita ini tercerna dengan budaya yang baik-baik, bukan dengan maki hamon. Macam saya ingatkan anda saban malam, ya, saudara. Begitu juga saya melihat rupanya malam tadi ada mesyuarat, satu mesyuarat jawatankuasa induk pilihan raya Barisan Nasional yang dipromosikan oleh pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Zahid Hamidi. Saudara, kerana mesyuarat yang dipromosikan oleh Zahid Hamidi telah pun menetapkan pertama sekali iaitu penggunaan logo. Jadi setiap calon-calon Barisan Nasional menggunakan satu logo saja. Kita tak gunakan logo UMNO, tak gunakan logo MCA, tidak menggunakan logo MRC maupun logo PBRS. Malahan kita juga mempunyai rakan-rakan yang bergabung dalam Makal Sakti, IPF, KIMA, MIUP, PCM dan Parti Panjabi Malaysia serta Pertubuhan Gabungan Barisan Nasional yang mewakili pelbagai segmen masyarakat. Jadi siapa saja yang dipilih sebagai calon, kalau anda mewakili parti-parti tersebut, anda harus menggunakan logo ataupun lambang Barisan Nasional. Jadi mesyuarat juga dimaklumkan tentang tema. Tema kita jelas, iaitu kestabilan dan kemakmuran. Demikian menurut Sisa Agung Barisan Nasional, Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir. Mesyuarat juga telah bersetuju dengan pengarahan gerak kerja kepada pengurusi-pengurusi Barisan Nasional di setiap negeri untuk dilaksanakan di semua peringkat jentera. Tak boleh ada boikot-memboikot, saudara. Cuma hari ini saya agak terpempan. Bagaimana saya hairan sebab kawan-kawan saya yang masih lagi bekerja berkhidmat dalam media arus perdana. Itu surat khabar, bukan media sosial. Iaitu hari ini akhbar media sinar mendedahkan kononnya Datuk Seri Zahid Hamidi tidak bertanding di Bagan Datuk. Saya pun terkejut. Selalunya kita ni sebagai wartawan cubalah berusahalah untuk melaporkan sesuatu yang benar, tiada yang benar melainkan benar belaka dan bukan hanya berdasarkan pada spekulasi. Ya, saudara, teman-teman saya kalangan wartawan harus berhati-hati sebab kita ada etika kita, saudara. Etika sebagai seorang wartawan, kita menyatakan yang benar, tiada yang benar melainkan benar belaka. Jadi apabila ada akhbar mengatakan Datuk Seri Zahid kononnya tak bertanding dalam pilihan raya kali ini, tak ada pun. Malahan gerak kerja di Parlimen Bagan Datuk sedang digerakkan dengan begitu bersemangat. Apakah ini antara cara-cara mereka mahu menjalankan satu percaturan politik yang bagi saya tidak sihat? Kenapa nak diganggu? Saya dah bagi tahu, dah berpesan. Sebab itu saya tadi bertemu dengan Presiden UMNO. Saya kata, Datuk Seri, bersedialah anda untuk menghadapi serangan bertubi-tubi. Biasalah, saudara. Macam sekarang ni, pimpinan daripada Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin, pimpinan PAS, Tan Sri Hadi Awang, pimpinan daripada Pejuang, Dr. Mahathir, pimpinan daripada Pakatan Harapan, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim,
Ya, saudara, bersedialah diserang oleh siapa sahaja. Jadi ni orang pemimpin bawah ni kuranglah serangannya, saudara. Jadi hari ini saya melihat bahawa bagaimana pimpinan UMNO khususnya atau pengurusi Barisan Nasional diserang. Bagi saya lagi banyak serangan itu artinya bahawa UMNO Barisan Nasional semakin mantap. Kalau tak ada apa-apa pun tak peduli pun. Saya malah nak sebut parti mana, saudara. Tapi ada parti-parti lain orang tak ambil kisah. Tak ada orang bercakap pun. Tidak ada bicara tentang parti mereka. Sebab itu menurut Datuk Seri Zahid, dia kata bagi tahu pada pelayar-pelayar saudara bahawa saya tetap akan bertanding bagi kerusi parlimen di Bagan Datuk. Jadi pada teman-teman janganlah buat berita yang sebegitu. Saya minta supaya kita tidak macam mana titah tuanku, jangan kita melontarkan fitnah dan sebagainya. Cuma sekarang saudara, saya melihat ini kita masuk segmen politik ni. Saya melihat adanya macam drama lama yang dikitar semula. Apabila saya menatap kenyataan, Dr. Mahathir dia kata bahawa dia sedang memujuk Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengadakan rundingan semula. Saya lihat kalau Dr. Mahathir pujuk Seri Anwar Ibrahim, Tan Sri Muhyiddin pujuk PAS, akhirnya apakah mungkin mereka akan bergabung di bawah satu pakatan besar? Untuk, tentulah lain tak ada untuk membelasah UMNO Barisan Nasional. Sekarang malahan walau dalam keadaan begitu pun saya juga melihat secara bagaimana persepakatan dalam Perikatan Nasional nampaknya bertambah goyah. Apabila semalam Setiausaha Agung PBM Datuk Seri Hamzah Zainuddin dia melakukan kenyataan sebab dia kata dia rasa jengkel lah dengan sikap PAS yang mahu menggunakan logo partinya. Ada tempat pakai logo PAS, ada tempat tak nak pakai logo PAS. Jadi bercelaru lah. Kita tak mau campur. Tapi itulah saya nampak bahawa masih lagi tidak ada kesepakatan dalam Perikatan Nasional. Macam mana nak menggamit yakin rakyat kalau anda di peringkat pimpinan tertinggi parti anda tidak mampu untuk menjalin satu kesepakatan. Saudara. Dan bila saya tengok si Dr. Mahathir mahu mengadakan kerjasama dengan Datuk Anwar Ibrahim. Dia kata saya tak kisahlah, saya tak malu. Orang nak kata saya jilat ke, saya buat apa pun, ataupun saya jilat balik apa kata-kata saya, ludah saya pun, saya tetap mahu berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu kata Dr. Mahathir. Malahan dia kata dia bersedia berjumpa dengan Ketua Pembangkang itu untuk mengadakan rundingan kerjasama dalam menghadapi pilihan raya ke-15. Malah bekas Perdana Menteri itu berkata sekiranya perlu memulakan langkah untuk bertemu Presiden PKR itu, beliau bersedia buat demikian demi untuk mengalahkan kejahatan yang sangat merosakkan negara. Cerita lain tak ada. Ceritanya lain tak ada. Masih lagi dia ratib nama Datuk Seri Najib. Saya pun hairan. Sebab tu dia kata saya telah beberapa kali terbaca bahawa saya ini akan terhegeh-hegeh bertemu musuh apabila membuat percaturan politik. Contoh yang kerap digunakan ialah bagaimana saya sanggup berjumpa Anwar sampai ke mahkamah. Itu masa pilihan raya, sebelum pilihan raya 2018 dulu. Dia kata semasa saya pergi bertemu dengan Seri Anwar Ibrahim di mahkamah, perkara utama yang ada dalam fikiran saya ialah bagaimana cara untuk menyekat Datuk Seri Najib. Dia lain tak ada. Ratibnya dia benci sangat dengan Datuk Seri Najib. Cari dengan Anwar, dia bergaduh dengan Anwar pun tak kisahlah. Sebab itu ahli Parlimen Langkawi itu dia kata semasa pertemuannya dengan Anwar di mahkamah dulu, seluruh dunia melaporkan kononnya puluhan bilion lah. Ini cerita lain tak ada saudara. Mengatakan wang negara dihabiskan. Sebab itu sekarang ni dia bersedia untuk bertemu dengan Anwar Ibrahim. Jadi sebab itu dia kalau boleh dia kata haruslah dia juga minta supaya Anwar Ibrahim mengenepikan sikap sombong, ego demi mencapai kemenangan melawan Barisan Nasional. Sebab itu saya katakan saudara, matlamatnya lain tak ada nak lawan Barisan Nasional. Sebab itu saya merasakan UMNO Barisan Nasional ini begitu mantap. Dia tak ada jadi bukan isu yang kecil. Dan dia Dr. Mahathir sendiri merasakan. Sebab itu kadang-kadang dia mengata boleh menang, bila dia cuba rasa silap, dia berundur pula dia kata boleh kalah. Tapi yang paling digeruni oleh Dr. Mahathir ialah UMNO Barisan Nasional yang pada perkiraannya dia pun buat kerja juga. Dia meyakini bahawa UMNO Barisan Nasional akan mengungguli
pilihan raya kali ini. Sebab itu dia kata dia ketepikanlah soal sombong ke, angkuh ke, benci membenci antara satu sama lain. Baik. Dia kata dalam keadaan sekarang ni dia bagi tahu bahawa dia masih lagi nak bertanding. Jadi orang kata apalah orang tua ni. Sebab itu dia tanya secara berjenaka bila wartawan bertanya dengan dia, tu nak bertanding lagi ke Langkawi? Ya, saya nak bertanding. Lepas tu dia tanya, apakah saya ni nampak nyanyuk? Tiba-tiba dia bertanya. Aduh, usia dah 97 tahun, masih lagi. Saya dah berpesan, cukup-cukup lah Tun. Elok bersara terus, tak payah. Biarlah sekarang ni generasi E ataupun generasi yang baru ini meladani politik negara. Sepatutnya beliau sebagai, tengok macam mana almarhum Tengku Abdul Rahman. Dia bersara, dia tak campur, cuma dia beri nasihat. Saudara, tapi nampak gaya Tuan Mahathir ni masih lagi nak campur. Masih lagi nak bertanding dan sebagainya. Dan yang agak memeranjatkan saya, sebelum ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dia kata nahi, tak mahu lagi lah Dr. Mahathir, kerana dia merasakan selepas pilihan raya yang ke-14 dulu ada perjanjian yang dinodai. Sepatutnya selepas 2 tahun Dr. Mahathir serah jawatan Perdana Menteri pada beliau. Tapi itu telah dinafikan, yang berakhirnya runtuh kerajaan yang dipanggil sebagai Pakatan Harapan. Jadi Dr. Anwar Ibrahim memang marah sangat-sangat. Tapi nampak gayanya. Jawapan balas apabila Dr. Mahathir kata nak berjumpa, nak berunding, Datuk Seri Anwar Ibrahim pula dia kata okey, tak ada masalah, kita boleh berjumpa, kita boleh berbincang. Jadi saya bila tengok kenyataan itu, saya tertanya-tanya, macam saya lontarkan persoalan saban malam dulu. Apakah anak muda keadilan boleh menerima keadaan begini? Apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya memikirkan soal kemenangan, sanggup melukakan hati anak-anak muda? Apakah api reformasi sudah terpadam hanya kerana bercakap soal calon Perdana Menteri? Hanya satu saja Datuk Seri Anwar Ibrahim mesti jadi Perdana Menteri. Soal reformasi, kebencian warga ini keadilan waktu itu. Maha zalim, maha Fir'aun, reformasi yang menuntut dalam unjuk rasa. Apakah sudah terubat luka yang patah kaki? Saya Razali Samad nak kejar dunia, saya tak tahulah. Saya cuba menyantuni supaya saya menjelaskan. Dan cuma saya katakan bahawa saya amat bersimpati pada anak-anak muda Parti Keadilan. Bagaimana perjuangan mereka boleh diketepikan begitu saja. Tidakkah dikira pedihnya? Memang benar, kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim mata lebam. Memang orang rakyat masih lagi tidak dapat melupakan. Mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim dah lupalah ataupun dah memaafkan. Tapi bagaimana ribuan, bukan seorang saja, ribuan anak muda di seluruh negara yang menyokong gerakan reformasi hanya kerana nak membela atas Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilihat dizalimi oleh Dr. Mahathir. Dan sekarang ini tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menyantuni pula. Nak berjumpa lagi setelah ditipu. Itu saya kata drama dulu diulang lagi. Apakah tanpa Dr. Mahathir Parti Keadilan tidak mampu untuk menentang UMNO Barisan Nasional? Ini persoalan saya. Saya yakin kerana itu dilakukan tidak lebih dan tidak bukan, tidak lain tak bukan, hanyalah kerana dia juga gerun untuk menghadapi UMNO Barisan Nasional. Dia sudah merasakan tidak yakin. Sebab itu nak jemput Dr. Mahathir pun tak apalah. Sedangkan rakyat, khususnya ahli-ahli keadilan, dah serik melihat peristiwa mata lebam, demonstrasi unjuk rasa maha zalim reformasi yang kena tangkap, yang kena belantan, yang kena sembuh gas pemedih mata dan sebagainya, boleh dilupakan begitu saja. Bila menang dalam pilihan raya 2018, pilihan raya yang ke-14 dulu, dengan pinggan emas, dengan dulang emas, menyerahkan kuasa pada Dr. Mahathir. Tentulah waktu itu saya yakin anak-anak muda, pejuang-pejuang AMK, tentu mereka merasa sedih dan merasakan macam mana jadi begini. Dan akhirnya mereka pada waktu itu mungkinlah percaya, kerana kononnya dijanjikan lepas 2 tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Akhirnya kena tipu juga. Dan hari ini nak menyantuni lagi. Saya geleng kepala. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim dah mengumumkan kali ini satu persoalan lagi. Bagaimana pengundi-pengundi di Port Dickson?
Yang waktu itu ahli parlimen diminta mengundurkan diri untuk memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat menjadi ahli parlimen. Mungkin waktu itu ada perjanjiannya, dia akan jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Tapi dengan mudah, setelah warga Port Dickson yang begitu ramai memberi laluan dan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, tiba-tiba dalam pilihan kali ini beliau tega meninggalkan Port Dickson yang belum sempat nak bermanja. Baru satu penggal. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim sanggup meninggalkan pengundi-pengundi di Port Dickson? Dan untuk kali ini tak bertanding pula di Tambun kabarnya. Saudara. Cuma saya dipahamkan bahawa kursi beliau di Port Dickson akan diminta rakan dalam gagasan Pakatan Harapan, iaitu saudara Mat Sabu. Kalaulah mungkin, saya dengar saja saudara, benda ini belum pengesahan, belum diumumkan, tapi dapatan saya mengatakan Mat Sabu akan bertanding di Port Dickson, mengambil alih tempat Seri Anwar Ibrahim. Jadi bolehkah diyakini kemenangan kepada saudara Mat Sabu setelah rakyat di Port Dickson juga tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim meninggalkan. Sedangkan dalam tempoh 2-3 bulan yang terakhir sebelum parlimen dibubarkan, Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi menyantuni warga PD, mengatakan dia akan terus berjuang, dia akan terus membantu. Dia pergi ke kawasan-kawasan di mana penduduk-penduduk majoritinya keturunan India. Begitulah beliau menyantuni. Jadi mereka sambut dengan baik. Saya menyatakan kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal bertanding di Port Dickson, besar kemungkinan sebab dia dah kerja selama 3 bulan tu, kasih dan sayang tu ada, tiba-tiba dia tinggal. Dalam keadaan begini, tentulah warga di Port Dickson merasakan, macam mana ni? Apa dah jadi? Persoalan ini hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim sajalah menjawab. Dan saya rasakan kadang-kadang jangan kita berdosa dengan rakyat. Jangan kita mendodoikan sesuatu yang akhirnya rakyat tertanya-tanya. Saya yakin, memanglah macam saya kata semalam, Datuk Seri Anwar Ibrahim memilih untuk bertanding di Tambun kerana dia yakin bahawa mantan ketua bahagian Tambun, Datuk Hasni Hanazallah itu dulu adalah antara pemimpin yang begitu mengidolakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya dalam pemuda masa itu saya masih ingat lagi. Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi timbalan Perdana Menteri, timbalan Presiden, dan di Tambun itu antara pengikutnya adalah saudara Datuk Hasni. Tapi hari ini Datuk Hasni Hanazallah dia bukan lagi calon. Kerana bukanlah lagi, sebab dia dah tak lagi memegang jawatan sebagai ketua bahagian dan sebagainya. Dan ini keadaannya saya nampak begitu. Apakah ada jaminan beliau akan menang di Tambun? Tak tahulah. Nampak-nampaknya Tambun tu bahaya tu. Sebab tu dekat Tambun tu hampir salah dengan Tanjung Rambutan. Tiba-tiba Mat Sabu pula tinggalkan Kota Raja, pergi ke Port Dickson. Jadi apakah parti Pakatan Harapan ni terdiri dari pimpinan yang mengamalkan budaya nomad? Itu Badui yang bertukar, berpindah gaya. Sedangkan kita harus duduk di kawasan itu menyantuni rakyat. Sebab itu kita harus faham apa masalah rakyat, dan harus disantuni. Itu keadaannya saudara. Sebab itu kita sendiri pun tidak bersetuju kalau macam mana yang dilakukan oleh pimpinan lain. Dan sebagaimana saya katakan tadi saudara, saya sempat makan tengah hari dengan Yang Berhormat Malik Tengku Razali Hamzah. Beliau pertama sekali dia menzahirkan, dia kata, Tok ingat tak Tok, hari ni dah RM4.74. Alamakku, apa nak jadi? Inilah yang kegusaran saya, dia kata. Tapi kita tidak banyak bercakap soal itu. Dia kata, yalah sekarang ni musim pilihan raya ni, kita bercakap soal pilihan raya. So saya tanyakan pada Yang Berhormat Malik Tengku Razali, apa pandangan you apabila PAS masih lagi mau menyantuni Perikatan Nasional? Dia kata, saya lebih kenal PAS daripada orang PAS mengenali PAS, dia kata. Sebab itu maaf cakaplah, dia kata saya melontarkan kenyataan PAS ini macamlah melakukan pelacuran politik. Itu katanya. Jadi sebab memang kata sikapnya begitu. Yang hari ini sanggup kerjasama dengan orang ini, besok ditinggalkan. Mana-mana saja yang menguntungkan mereka, bukan adanya perjuangan katanya. Bagaimanapun Yang Berhormat Malik Tengku Razali berpesan pada anak-anak muda. Dia kata jangan, sebab beliau mendengar mungkin ada anak muda pun dah bosan melihat keadaan percaturan politik hari ini. Dia kata jangan adanya mana-mana anak muda yang berkesempatan pilihan raya kali ini dapat menjadi pengundi
Jangan boikot, ambil bahagian, seriously. Kerana anda adalah penentu pemimpin masa depan. Dan politik ini berada di tangan anda. Ya, yang Wak Mula Tengku Razali mengharapkan agar pimpinan muda sekarang ni, lebih kurang dalam 4 juta. Sekitar 4 juta lah pengundi muda ini, yang juga harus menjadi the kingmaker. Kalau pemuda, anak-anak muda berusia 18 tahun ke atas, mereka mengambil sikap memboikot, tak masuk campur, rugilah dia kata. Sebab daripada jumlah pengundi otomatis sejumlah 6 juta lebih, yang 2 juta tu memang mereka tak akan mengundi, sebab dulu pun dia tak minat nak mendaftar. Tapi anak muda yang didaftarkan secara otomatis harus berperanan. Sebab yang Wak Mula Tengku Razali rindukan anak-anak muda yang mahu berkecimpung dalam politik. Sebagaimana beliau katanya dia dulu pun bertanding dalam usia yang muda. Sebelum itu tak bertanding pun dia menggerakkan kegiatan politik bersama almarhum Tengku Abdul Rahman, bersama dengan Tun Razak. Sampailah bila dah matang dalam politik, barulah bila 2-3 kali almarhum Tengku Abdul Rahman minta dia bertanding, barulah bila bertanding di kerusi Parlimen Ulu Kelantan. Dulu saya perjuangan. Jadi dia rindukan kehadiran anak-anak muda yang sanggup berjuang demi lestari kepentingan agama, bangsa dan tanah air, saudara. Itu gambaran yang saya dapat. Dan sesuatu yang jelas hari ini, ahli parlimen kawasan Padang Rengas, sahabat saya. Kami dalam kalangan pergerakan pemuda dulu kan panggil dia Cip. Cip Nazri, iaitu Datuk Seri Nazri Aziz. Dia mengambil keputusan, dia kata kali ini dia tetap dengan keputusannya untuk tidak bertanding. Dan beliau memberi laluan kepada pimpinan muda bagi kawasan Parlimen Padang Rengas. Bagaimanapun dia mengatakan, dia yakin Padang Rengas tetap merupakan kubu UMNO. Tidak berarti dia tak bertanding itu, dia membenci UMNO Barisan Nasional, tidak. Dia akan memastikan kawasan ditinggalkan masih kekal berada pada UMNO Barisan Nasional. Dia kata saya tidak akan bertanding PR15 dan saya akan beri laluan kepada muka baru di kerusi tersebut. Setiap yang bermula katanya pasti akan berakhir. InsyaAllah Padang Rengas akan kekal di bawah UMNO dan Barisan Nasional. Biarpun bukan saya lagi yang bertanding, kita kena beri peluang kepada muka baru. Sebab itu macam mana yang saranan yang Wak Mula Tengku Razali Hamzah, anak-anak muda kena cepat. Mak Rizwan Basirul nak dapatkan perak tak? Tak tahulah saya kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanding di kawasan tersebut. Dan saya dipahamkan juga selain daripada Datuk Nazri, dia tak bertanding. Dan saya nampak, saya bersetuju, tapi kadang-kadang tempat tu salah lah. Kabarnya Parti Keadilan akan menurunkan bekas Presiden ABIM, Angkatan Belia Islam, dan juga bekas Presiden Majlis Belia Malaysia, iaitu Julfitri, untuk bertanding di kawasan Parlimen Rembau. Cuma saya katakan sayanglah, sebab Rembau itu kubu pada Tuan Mak Hassan. Jadi kalau dia masuk bertanding, kalau kalah rugilah. Sepatut carilah kawasan yang lebih selamat. Saya sebenarnya saudara, saya suka menyantuni anak-anak muda yang ada pendidikan. Macam saudara Jofri ni, dia pernah menjadi Presiden Majlis Belia Malaysia, pernah menjadi Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia. Beliau mempunyai latar belakang pendidikan peguam. Saudara, ada master, ada PhD. Lepas itu mempunyai jaringan antarabangsa. Tapi kalau masuk ke gelanggang di Rembau, bukan semudah untuk menggugat atau menggoyahkan kehebatan Datuk Mak Hassan. Patut carilah kawasan lain. Saya tak tahulah kenapa dia memilih Rembau. Itu keadaannya, saudara. Sebab itu bagi saya, teman-teman bertanya dengan saya, kenapa Datuk Lokman Adam tidak diturunkan bertanding? Kenapa Syam Jalil, walaupun ada desas-desus mengatakan mungkin Syam Jalil akan diturunkan bertanding di Lembah Pantai, tapi belum pasti lagi. Saya rasa takkanlah sekolah ni pula nak biarkan begitu saja. Saudara Syam Jalil baru dilantik sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO. Ini teman-teman saya, jawapan saya mudah saja. Tidak semestinya dalam perjuangan kita memburu jawatan. Saya seronok bila tengok Datuk Lokman Adam, saudara Syam Jalil menyatakan bahawa jawatan itu bukanlah sesuatu yang dicari dalam perjuangan. Saudara sabar.
Kalau andainya UMNO Barisan Nasional berjaya membentuk kerajaan nanti, adalah tempat untuk beliau boleh dilantik sebagai senator dan sebagainya untuk berada dalam kerajaan. Jadi pada penggemar-penggemar, pada teman-teman yang turut mengidolakan perjuangan, keberanian saudara Lokman Adam, begitu juga kehebatan saudara Syam Jalil, saudara, jangan gundah, jangan rasa kecewa, sebab ada masanya, ada tempatnya, ada ketikanya. Bila masa yang sesuai, beliau akan diletakkan bertanding. Tapi kalaulah kita berjaya membentuk kerajaan nanti, paling tidak boleh lantik sebagai senator. Senator pun satu penggal 3 tahun. Kalau tempat berkuasa 6 tahun saja. Senator ni dia 3 tahun, lepas tu dia perbarui lagi 3 tahun, jadi 6 tahun. Malah lebih lama daripada ahli parlimen ataupun ahli negeri. Boleh dilantik sebagai menteri, tak ada masalah. Ini keadaannya. Saya perlu menjelaskan pada teman-teman supaya yang bertanya dengan saya, kenapa? Jawapan saya mudah. Sebagai panglima perang, masuk gelanggang, berperang, tak semestinya kita akan dilantik sebagai pemimpin utama. Sebab dulu dalam peristiwa yang silam-silam, kalau kita baca sirah ataupun perjalanan perjuangan pejuang-pejuang Islam dulu, mereka tidak menuntut jawatan. Malahan baginda Rasulullah SAW berpesan, jangan kamu berikan sesuatu jawatan itu kepada mereka yang meminta-minta. Malahan apabila Imam Al-Bukhari bertanya, siapakah pemimpin yang hebat, yang wajar kita pilih sebagai pemimpin selepas zaman-zaman dan akhir zaman ni, kata Imam Bukhari, kamu carilah pemimpin zuhud yang dirinya diserang dengan panahan nista dan juga fitnah. Itu pesanan daripada Imam Bukhari, saudara. Cepat jugalah berdakwah sikit-sikit, saudara. Memang saudara Sani Datuk Lokman terbaik, tapi mungkin kawasannya, sebab beliau bukan jadi ketua bahagian, mungkin ada tempat yang lebih baik untuk dia, saudara. Ini kita harus berlapang dada. Cuma sekarang ni dalam analisa semalam, saya masih lagi belum dapat memberi pencerahan yang nyata. Ini analisa politik. Jadi saya selalunya selepas dalam cara begitu, kita akan membuat analisa, saudara. Mungkin setakat ini saya belum boleh memberi analisa tentang calon-calon yang akan diturunkan. Tapi saya mahu membuat analisa awal, iaitu apabila saya melihat malam semalam ini Pakatan Harapan mengadakan convention Pakatan Harapannya di Perak. Memanglah harapannya kita dengar ceramah-ceramah ataupun kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh pimpinan dalam Pakatan Harapan, matlamat nak tawan lagi Perak. Saya kata silakan. Orang Perak ni jangan main-main, bukan semudah itu. Kita pun ada juga. Jangan sampai buat orang Perak melatah. Buruk. Perak terkenal dengan Datuk Mahajalela. Dia baik, orang Perak ni sentiasa menghormati. Tetamu yang datang sentiasa disantuni. Tapi kalau ada masalah, jangan lupa, Perak sehingga terpaksa diwujudkan perjanjian Pangkor apabila perbalahan antara kumpulan Gihin dan Haisan. Bila orang berebut kekayaan di negeri Perak, masa itu Perak adalah timah, biji timah antara kumpulan Gihin dengan Haisan, mengamuklah orang Melayu. Dan apabila dilihat pemimpin macam J.W. Bush cuba membuat onar, lain tak ada cara, kena rejam. Ini orang Perak lain sikit. Well, tak apalah kalau dia cuba nak menawan, boleh, tak ada masalah. Saya bukan nak bermain dengan resis, saudara, tapi saya nak mengingatkan orang Perak ni, kalau bila dah berperang tu, biar dia raban tebin. Orang Perak lain. Baik, saudara, saya melihat dari convention Pakatan Harapan semalam, analisa saya, saudara, bahawa saya masih melihat bahawa pimpinan dalam Pakatan Harapan tercari-cari isu nak dilontarkan. Contohnya bila saya mendengar Siswa Agung Anthony Loke, dia berucap, saya kata, apa pula isu ini yang dimainkan di Perak? Isu mengatakan bahawa DAP itu bukan parti komunis. Ini bukan isu besar. Itu adalah dogma atau orang tuduh sana tuduh sini, tak perlu nak jawab dalam satu convention. Kalau parti komunis dah lama kerajaan hapuskan, tapi bukan itu medannya untuk dijadikan sebagai tempat jawapan untuk menjawab persoalan-persoalan yang remeh. Ini setengah-setengah orang saja yang menuduh.
Saudara. Tapi jawab, parti DAP bukan komunis. Wah, apa nak jawab? Jadi saya nampak malahan warga keturunan Tionghoa dan Cina di Perak, itu saya katakan di Perak ni ada dua kumpulan. Hakka, kumpulan Gihin, Haisan, kumpulan Kek, ramai. Dan mereka tertanya-tanya, apa yang DAP nak bawa? Nak bawa untuk perjuangan. Orang Cina di Perak, mereka nak 3 benda. Selalu bila saya balik kampung, saya berjumpa dengan, saya adalah kawan saya, Adel lah, Apai lah. Ramai kawan. Kampung saya tu, saudara, adalah kampung yang, memang kampung baru di pinggiran Sungai Dinding. Penduduk di situ, orang Melayu ada 60%, Cina ada 30%, India ada 10%. Kami sering jumpa minum kopi dekat kedai. Saudara, di kampung saya, warga Tionghoa ataupun orang Cina di kampung saya, mereka nak 3 benda saja. Inilah yang diharapkan oleh para pengundi keturunan Cina di Perak. Pertama sekali, mereka boleh cari makan. Apa unjuran ekonomi yang kamu nak sajikan? Yang kedua, bagaimana untuk menjamin anak-anak mereka boleh pergi ke sekolah? Dan ketiga, isu keselamatan. Tiba-tiba dilontarkan cerita komunis. Dia orang bergerun juga. Nanti orang Melayu bangkit ni apa cerita pula? Ini saya nampak itu agak menyimpang sikit. Saudara, begitu juga bila saya dengar ini kenyataan, ucapan daripada Presiden Parti Amanah. Saya mengharapkan sesuatu yang akan dilontarkan oleh Saudara Mat Sabu. Rupanya masih lagi Mat Sabu tetap Mat Sabu. Masih lagi bagi saya lah Maharaja lawak politik Malaysia. Udahlah dia tinggalkan pentas begitu saja. Tak ada salam pun, tak ada terima kasih pun, tak ada. Dia tinggal begitu saja. Dan lontarannya lain tak ada. Isu perompak, penyamun, cerita pasal 60 bilion yang dia bagi ceramah dia tiap-tiap malam. Ni semua dalam dia punya ceramah, sama ada di Tapah ke, di Kedah ke. Isu yang lama. Jadi saya kata di kitab semula, drama dulu diwujudkan balik. Jadi rakyat tengok apa cerita ni amanah ni. Dan saya dipahamkan dalam amanah sekarang ni telah berantakan. Kerana kepimpinan dalam amanah sudah pula ada catur-catur. Besar perbalahan dalam amanah. Ya, saya melihat sendiri saudara. Jadi lontaran kenyataan Saudara Mat Sabu tak ada membina sesuatu yang boleh dihadam untuk rakyat untuk dijadikan harapan. Sebab ini konvensyen harapan Perak. Lain tak ada cerita tentang 60 bilion tiris. Saya rasa dah 3 bulan dinyanyikan isu itu. Ceritanya bahawa negara miskin. Ceritanya tak tahulah, saya tunggu. Bukan 1 jam saja. Saya tengok dalam media sosial dekat 3 jam. Tapi lalas sekali, sama lagi majalah awak ni. Lepas dia kata, kalau lah orang tak nak undi juga, tak nak bersama juga dengan Pakatan Harapan, aku pun tak tahulah, terus tinggal pentas. Jadi saya kata, apa benda ni? Lakonan lelucon apa yang kamu lakukan? Ini persoalan. Dan dia kitar balik cerita lama. Bila dia katakan, berilah Pakatan Harapan sekali untuk memimpin negara ini. Kalau kami tak betul, pilihan yang akan datang, ambillah balik. Pilihlah parti yang lain. Pilihlah Barisan Nasional. Nah sekarang ni rakyat nak tanya, dulu pun lagu yang sama kamu nyanyikan. Mat Sabu bercakap di Alostar dalam pilihan raya PRU 14 dulu. Di Kedah dia bercakap, di Perlis dia bercakap, di Pulau Pinang dia bercakap. Dalam sesi kempennya, mana-mana pun dia kata, bagilah kami satu penggal saja. Kalau kami tak betul, kami tak mampu melaksanakan apa yang kami janjikan, mai pilihan raya akan datang, ambillah balik. Pilihlah balik Barisan Nasional. Sekarang ni sebab saya kata rakyat dah menuntut. Rakyat nak tuntut janji sebab rakyat dah bagi peluang pilihan raya dulu. Ni dia minta lagi. Ni kali kedua. Bukan sekali ni, Mamat. Aduh. Carilah isu lain, Mamat. Tak payahlah buat lawak. Dulu balik mikrofon. Jadi saya katakan bahawa pentas-pentas politik semakin hambar. Malahan sudah dilihat sebagai tempat pentas dia lawak. Naik saja Mat Sabu, orang nak tahu apalah majalah. Bukan sesuatu yang dihadamkan untuk menjadi satu harapan bagi rakyat bila usai pilihan raya nanti, maka adalah sesuatu yang dapat dilakukan demi lestari kehidupan mereka. Begitu juga semalam saya dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap. Benar, okeylah dia berucap. Tapi masih lagi dengan nada lama, lepas tu cerita lama. Macam mana dia buat di Selangor dulu. Saya jadi penasihat ekonomi Selangor. Gaji saya RM1. Kali ni dia kata,
Kalau saya jadi Perdana Menteri, macam Mak Sabu katalah, Mak Sabu buat kerja Tuhan. Tak ada lagi PM tepi. Tetap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kata Mak Sabu ni Tuhan lagi. Dia orang dulu asal daripada PAS. Orang yang ada agama. Takkan nak buat kerja Tuhan. Janganlah sepatutnya. InsyaAllah. Tak ada. Ini Anwar Ibrahim lah Perdana Menteri. Tak boleh kerja Tuhan. Rakyat ramai lagi yang belum tahu lagi. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim naik pentas. Saya jadi Perdana Menteri. Saya pastikan gaji Perdana Menteri diturunkan. Berapa? Bang Non, berapa sen nak diturunkan? Jangan jadi macam di Selangor. Sebagai penasihat ekonomi Selangor, saya ambil gaji RM1. Tapi saya nampak ada kenyataan daripada sisi politik. Mantan Menteri Besar Selangor, lain ceritanya. Dan dia cuma bercakap tentang diri dia. Menteri-menteri lain tak ada. Sedangkan saya, kalau saudara dengar live saya sabar malam dulu, di saat rakyat tersepit dalam masalah kehidupan yang begitu memerikan, kita kata menteri-menteri sepatutnya mengurangkan gaji mereka. Saudara Abang Mat lawak pun nyata Haji Jajib masuk jail. Itu tak kisahlah. Saya soalnya saudara nak marah ke terpulang, masing-masing. Cuma saya harap kita kalau boleh kita berbicara ni jangan kita lontarkan ke caci nista. Macam saya cakap tadi lah, saya terkejutlah sebagai Presiden calon Perdana Menteri. Bicara seorang calon Perdana Menteri, saya ingatkan semalam itu beliau mengambil kesempatan untuk mengutarakan pemikirannya. Apa yang mahu dilakukan untuk negeri Perak khususnya. Kalau dia kata bahawa Perak ni boleh dibangunkan, sektor mana nak dibangunkan? Sektor perumahan, sektor anak muda, sektor perniagaan, pelabur-pelabur macam mana yang dibawa. Sepatutnya dilontarkan begitu. Adalah, bolehlah dijadikan oleh-oleh. Kawan-kawan, yuk, bila teman balik kampung nanti bolehlah bercakap, ada harapan ni, yuk. Kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Mika jadi nelayan ni, duduk di Pangkor ke, di mana-mana pun ada dia nak buat tu. Tapi tak dijantakan. Sebab Perak selepas keruntuhan harga timah di dunia, maka Perak dah dilihat seolah tidak mempunyai ekonomi yang boleh dibangunkan serancak macam mana di Selangor dan juga di Johor Bahru ataupun di Johor. Saudara, kerancakan ekonomi Selangor dan wilayah Persekutuan tak sama dengan Perak. Perak dia collapse apabila harga timah dah tak ada. Dulu lombong-lombong timah, lombong-lombong biji. Jadi apa unjurannya? Jadi bila bercakap nak kurangkan gaji dia, gaji menteri macam mana? Ini permasalahannya. Saya melihat semua itu, saudara. Sebab itu saya katakan bahawa saat ini dalam musim ini, analisa saya minta maaf, saudara. Boleh jadi saya betul, boleh jadi salah. Tapi macam saya kata, prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Dan saya menganalisa saya sekarang ini, saya melihat Dr. Mahathir dan Rafizi yang dilihat kononnya pencatur utama dalam menggemblengkan keyakinan rakyat terhadap parti-parti yang menentang UMNO Barisan Nasional masih lagi tercari-cari rentak. Belum ada. Rafizi masih lagi cerita LCS, kadang-kadang cerita balik Lembu Kondo, masih balik lagi cerita YNDB. Rakyat tak mau dengar dah benda tu. Dr. Mahathir lain tak ada ratibnya. Najib. Sekarang ni Zahid Najib. Rakyat nak tahu. Sebab itu saya berpesan pada pimpinan UMNO, khususnya Barisan Nasional. Waktu kita berkempen, okey, kita punya slogan kita kestabilan demi kesejahteraan, kemakmuran. Okey, apa yang kita nak buat? Tentulah sekarang ini kita melihat kebejahatan ekonomi. Ini perlu ditangani. Macam saya katakan, apa janji kita pada anak muda yang bukan janji yang boleh akhirnya diperdaya dan kita jadikan anak muda ini terpinga-pinga dan dibohongi. Saudara, saya tak nak menggunakan istilah-istilah yang tak baik, saudara. Tapi jangan sampai anak muda merasakan diri mereka terperdaya dan tertipu. Anak muda meletakkan harapan yang tinggi pada pimpinan politik. Pertama sekali untuk menyantuni masalah ekonomi mereka, masalah pekerjaan mereka, hutang mereka dengan PTPTN, dan jaminan untuk membolehkan mereka untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Dan paling penting, bagaimana untuk memperoleh rumah mampu milik. Ini persoalan yang paling dekat di hati anak-anak muda dan juga pengundi-pengundi, sama ada di luar bandar maupun di kota. Saya melihat persoalan ini, saudara. Inilah yang diharapkan oleh anak-anak muda kita. Sebab mereka juga
setengahnya sedang di alam percintaan. Bila sedang bercinta itu, tentulah mereka akan mendirikan rumah tangga. Bila dah kahwin nanti nak duduk di mana? Takkanlah jadi macam filem P. Ramlee tu, saudara. Filem Ibu Mertuaku, mula-mula duduk di hotel, kemudian lalah kali duduk bawah kolong. Saudara, anak-anak muda mahu melihat bahawa kehidupan mereka diperjuangkan oleh pimpinan. UMNO harus menjanjikan sesuatu yang solid. Tidak hanya bercakap, tidak hanya menjawab persoalan. Bagi saya, kalau orang nak lontarkan segala fitnah dan makihamun, tak salah jawab pun. Teruskan lestari perjuangan UMNO untuk apa? Untuk demi mewujudkan kestabilan politik dan menjamin kesejahteraan rakyat. Apa dia? Anak muda, apa itu kehidupan rakyat perlu disantuni. Saya melihat saudara dengan wujudnya dalam terjadinya sekarang ini, pertukaran $1 Amerika kepada RM4.74, ini semakin dekat dengan apa yang diramalkan oleh Yang Mulia Tengku Razali pada saya. Dia kata besar kemungkinan sampai RM5. Kalau ini berlaku, tentulah kehidupan semakin sukar. Jadi bagaimana caranya pimpinan UMNO Barisan Nasional mau menangani kehidupan rakyat? Rakyat semakin tersepit, saudara. Sedar dalam saat-saat kita berpolitik, rakyat semakin hidupnya dalam keadaan yang amat parah apabila harga barangan di pasaran semakin meningkat. Saya harap jangan kita layanlah macam mana titah dulu Yang Mulia Tuan Agong mahukan supaya kita mengamalkan politik matang, tidak maki hamun. Saya, kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.